معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah muslim-muslimat salat Isya dan salat tarawih di tempat masing-masing. Moga-moga ibadah kita berbulan Ramadan malam yang ke-10 ni muslim-muslimat rakan-rakan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, diangkat ibadah-ibadah kita pada bulan yang penuh keberkatan ini. Seperti mana dalam firman Allah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, awwaluhu Ramadan rahmah wa awsatuhu fi Ramadan maghfirah wa akhiruhu Ramadan itqun minan nar, iaitu 10 malam yang pertama awalnya Allah turunkan rahmat. Rahmat, maksud rahmat di sini turunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Allah mengangkat segala dosa-dosa kita. Setiap doa kita, setiap munajat kita, setiap keinginan kita dalam ibadah kita, kita munajat kepada Allah untuk kita diampunkan segala dosa, diterima akan segala ibadah, diterima sujud kita, doa kita, qiyam kita, puasa kita. Itulah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kesihatan juga, diberikan kebahagiaan, kelancaran dalam kehidupan kita melalui pada bulan Ramadan ini. Itu juga tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertengahan wa awsatuhu Ramadan maghfirah, Allah ampunkan segala dosa-dosa. Dalam hadis Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang bangun munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar imanan wa ihtisaban, dan dengan penuh pengharapan kepada pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, Allah ampunkan dosanya, fa ma taqaddama min zambi, dosa-dosa yang dulu, dosa-dosa daripada kita mula baligh. Kalau orang lelaki mula baligh pada umur 15 tahun, kalau orang perempuan bermula pada 9 tahun, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya wa awsatuhu Ramadan maghfirah, Allah angkat dosa. Tetapi kita kena mohon, kita kena buang ego kita, kita kena buang sombong kita, kita kena rasa diri kita tu kecil, kita kena rasa diri kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perilaku kita, sosial kita dengan Allah, munajat kita dengan Allah untuk diangkatkan segala dosa, diampunkan segala dosa, dan diberikan pahala yang banyak melimpah ruah dengan keikhlasan kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya 10-20 malam terakhir, wa akhiruhu Ramadan yataqun minan nar, Allah jauhkan kita daripada api neraka.
api neraka. Maknanya dijauhkan sebanyak mana? Sebanyak 3 khandak. 3 khandak ni parit. Parit ni bersamaan 3 Jabal Uhud. Siapa pernah pergi menunaikan umrah, pernah buat haji, dia pernah lihat depan mata dia bagaimana besarnya Jabal Uhud. Kalau kita tengok dalam internet, dekat Google tak nampak besarnya, kecil. Tetapi kalau kita dapat pergi sana, di depan-depan kita sendiri, di kaki bukit tu kita melihat Jabal Uhud, Masya Allah sangat besar. Satu khandak ni bersamaan dengan 3 Jabal Uhud. Jadi kalau 3 khandak, Masya Allah, betapa jauhnya kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini, pada malam yang ke-10 ini, mula latih diri seperti saya nasihatkan diri saya dan rakan-rakan yang saya kasihi sebelum ini. Mula latih bangun malam mula latih bangun malam supaya malam 20 kita mengejar, memburu Lailatul Qadar, tidak rasa pelik, tidak rasa tak selesa, tidak rasa mengantuk, kerana kita dah latih 10 malam pertama, 10 malam yang kedua untuk kita bangun berqiyam mulai, insya-Allah. Taib muslimin muslimat rahmatullah sekalian, pada malam ini sama, kita nak tadarus, nak sambung bacaan surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah daripada ayat 31. Hari ni minta maaf, ada ramai tanya mesej saya, ada yang email pun ada. Kata ustaz, kenapa tak buat live? Terutama anak murid saya yang di Zoom lah. Hari ni, pagi ni tak tahu, tak berapa sihat rasanya. Bukan tak ada mood, tak berapa sihat. Tak berapa sihat. Jadi saya rehatkanlah diri saya pada siang hari tadi. Jadi malam ni kita sambung semula, insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan, insya-Allah. Taman ala sayyidina. Boleh dah mula and Zoom boleh dah, semua ada dah. Tak maaf nanti insya-Allah lepas habis tadarus saya nak kongsikan sedikit supaya kita mudah nak bangun malam. Kan? Nak mudah bangun malam, bukan bangun pagi, bukan bangun sembahyang subuh, bangun malam. Untuk kita latih qiyam mulai, bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi selepas Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampailah jumpa Ramadan tahun hadapan, kita mudah nak bangun malam. Bukan qiyam mulai ini bukan Ramadan sahaja, bukan pada Ramadan sahaja. Bulan Ramadan ni bukan nak kata apa, Ramadan ni kita nak tambah ibadah, nak banyakkan ibadah, bukan baru macam tadi bulan Ramadan ni lah baru nak baca Quran, baru nak khatam, tidak. Maknanya sebelum Ramadan, bulan Syaban, bulan Rajab, dan bulan-bulan berikut sebelumnya, sepatutnya kita dah baca Quran, kita dah khatam, katakan sekali. Bulan Rajab kita dah khatam sekali, bulan Syaban kita dah khatam sekali, tetapi bulan Ramadan kita tambahkan jadi 3 kali atau 4 kali khatam. Itu maknanya Ramadan. Ramadan. Dan selepas Ramadan, Syahwan. Kalau boleh kita kekalkan, tak dapat tingkatkan, dapat kekal pun tak apa. Maksud kekal macam mana? Kalau dapat 2 juzuk 1 bulan, kita buat 2 juzuk 1 bulan, 2 kali khatam lah. Pada bulan Syahwan, pada bulan Zulqa'dah, pada bulan Zulhijjah, supaya perbuatan setiap amal tingkah laku kita pada bulan Ramadan ini sama di luar Ramadan. Itu hasil yang terbaik sebenarnya. Jangan kita bulan Ramadan aja kita khatam, bulan Syawal masuk raya pertama tinggal terus Al-Quran. Minta jauh daripada perangai macam itu. Maknanya tadi Ramadan kita tu tak ada kesan. Kalau Ramadan kita boleh zikir selawat sehari 1000, masuk Syawal aja dah zikir pun tak ke mana, tasbih pun ke mana. Minta jauh perangai begitu, minta Allah kekalkan, insya-Allah. Tapi nanti akhir-akhir live nanti saya akan kongsikan bagaimana nak dipermudahkan untuk kita bangun
waktu yang kita hendak, waktu malam. Bukan kita bangun waktu malam tu, bila-bila waktu malam tu kita bangun kita nak buat maksiat, tidak. Tetapi kita nak berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak curahkan air mata kita. Kita nak letakkan hinanya diri kita di hadapan depan Khalik kita, insya-Allah. Di akhir-akhir ni. Baik, semua dah ada. Semua dah ada, insya-Allah sejak surah Maidah. Wa husnul khawatimi. Belum. Ada yang tanya, Ustaz dah tadabbur ke surah Al-Qadr? Belum. Saya beritahu semalam, patut hari ni saya nak buat pukul 11. Tak. Esok saya akan buat. Kita tadabbur surah Al-Qadr, iaitu yang berkaitan dengan perihal malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Moga-moga jadi inspirasi lah. Esok insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salli salatan kamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ajli dhalika katabna 'ala bani Israil أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم
ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملكوا له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكاذب أكالون للسحوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعنده التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسين بالسين والسين بالسين والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وألحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن يصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بالشار من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناذر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك لربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله ويسعون في الأرض فسدا والله لا يحب المفسدين وحسن الخواتيم صدق الله العظيم.
كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. Jadi kita berhenti dekat ayat 64, panjang Maidah. Tadi kita mula dekat ayat ayat 31 kan. Sayyidina Muhammadin alladhi tanhal ayat 31 kan. uqadu. Mana sekarang kita berhenti dekat ayat 64. Ini dekat wayas'au kan al-ardu fasada. InsyaAllah nanti pagi esok kita sambung. Esok selesai lah ni. Dengan izin Allah esok selesai. Esok selesai. Maknanya dia 120, ada baki lagi sekarang 64, ada baki 58, 56 insyaAllah. Lepas tu kita masuk surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah ternakan, tentang ternakan. Surah ternakan. Dia mari pula apa? Tekak. Tekak. Perit. Itulah perit. Allahumma salli salatan Perit. kamilatan wa sallim salaman Ya. tamman ala sayyidi. Esok lah dah pukul berapa dah ni? Nak minta tadabbur juga. Sekarang dah pukul berapa? 15 minit ke pukul 12. Kalau kita tadabbur ni kan pukul 2 ni kan habis. Besok ya, sabar insyaAllah. Ada kita semangat insyaAllah. Besok insyaAllah saya nak kongsikan dulu macam mana nak bangun muda, menantu belajar ke anak-anak, suami belajar ke isteri insyaAllah. InsyaAllah. Yang pertama sekali sebelum kita tidur, muslimat berhati Allah sekalian, tak kisahlah pukul berapa tidur, lepas zuhur tidaklah, maknanya tadi lepas isyak tu, lepas maghrib janganlah. Lepas isyak kita tidur. Bila kita nak tidur tu, muslimat, apa yang kita kena buat adalah yang pertama sekali, sebelum ini mungkin baca doa tidur. Allah bismika Allahumma ahyana wa amut, kan? Itu hanya satu daripada 20 ataupun 30 adab yang ada hadis sahih. Hadis sahih ni maknanya cara Rasulullah SAW sebelum Nabi tidur. Nabi ajar pada para sahabat sebelum tidur apa nak buat. Tapi kita daripada kecil dia ajar doa tidur sebelum tidur dan juga bangun tidur. Maknanya sebelum tidur kita baca bismika Allahumma ahyana wa amut, ataupun bismika Allahumma ahyana amutu ahya. Terbalik boleh, tak terbalik pun boleh. Dan juga doa bangun tidur. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi malam ni kalau boleh, selain anak-anak murid saya yang ada di Zoom 416 orang malam ni, yang di Zoom ni tak apa, ada nota, saya bagi nota nanti. Yang di Facebook, yang di Bigo, yang di TikTok, kalau boleh catat. Pertama sekali sebab banyak, sebab kata tadi yang kita amalkan tu bismika Allahumma ahyana wa amat tu satu daripada 20, lebih lagi mungkin adab-adab tidur. Sebab kita nak pecahkan rantaian syaitan ni. Yang kata bulan Ramadan tak ada syaitan, ada. Yang kena rantai syaitan, iblis tak kena. Iblis masih bebas.
Yang pertama sekali, apa kamu buat, apa yang kita kena buat adalah muslim-muslimat baca 3 kul. Tetapi baca 3 kul ni ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Biasanya kalau kita minta orang, ada kadang orang-orang kampung, karya saya minta ustaz, orang nak periksa, ada exam sebagainya, mereka jumpa saya, ustaz boleh tak bacakan air penerang hati. Air penerang hati, air penerang hati tak kisahlah. Sebenarnya itu ibu bapa yang terbaik sekali buat. Tak susah, hanya baca Al-Fatihah, baca selawat, ayat kursi, 3 kul tu je. Kemudian niatkan nama anak tadi supaya hatinya tenang, lapang, perasaan, lapangkan hatinya jika diuji kau ya Allah, supaya tak sempit hatinya, lapangkan fikirannya supaya dia boleh berfikir dengan jelas walaupun dia uji. Itu sebab doa ayah ibu ni lebih baik pada doa tu imam. Saya beritahu, saya beritahu orang yang minta dengan saya beritahu, sebaiknya walaupun saya dah baca kali, sebenarnya doa daripada ibu ayah tu lebih baik, lebih terangkatnya, hijabnya lebih terbuka kerana doa ibu ayah tu sendiri. Kita apa? Yang pertama sekali sebelum tidur tu, biasanya kalau kita nak baca ke apa ke, lepas baca baru kita hembus. Sebenarnya tiada satu hadis pada Nabi SAW, tak ada, daripada hadis mana-mana pun tak ada. Maknanya bila baca hembus, tak ada. Sebenarnya yang ada dalam hadis Nabi memang ada hembusan tetap ada, tetapi dia hembus dahulu sebelum dibaca. Macam mana? Mula-mula buka tapak tangan, kalau air ke apa ke bukalah penutup, tapi yang ini kita nak baca doa sebelum tidur. Kita buka tapak tangan macam kita nak berdoa, kita hembus dulu. Habis nafas baca 3 kul. Apa dia 3 kul? Ada orang keliru 3 kul ke 4 kul ustaz? 3 kul, kecuali kuliah Al-Kafirun. Jadi 3 kul ni yang sudah pasti 2, iaitu dipanggil Nabi panggil mu'awwizatain ni, iaitu surah yang melindungi orang kena sihir ke, kena santau, kena apa ke. Dan 2 surah ni memang asbabul nuzul, sebab turunnya 2 surah ni kerana Rasulullah SAW disihir oleh Yahudi. Iaitu surah apa yang dipanggil mu'awwizatain, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca 3 kul. Mana tadi mula-mula baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallahu ahad, dah kita hembus tadi. Qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca surah Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Ulang 3 kali. Sebab ini adalah hadis daripada hadis Imam Bukhari dan juga riwayat Muslim, maknanya hadis sahih. Kemudian seterusnya kita baca ayat kursi. Ayat kursi jangan tinggal, kerana ayat kursi ni muslimat minta Allah sekalian, kelebihan dia sangat besar, iaitu kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi ni sebelum dia tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah dan terlindung daripada gangguan syaitan hingga ke pagi hari. Syaitan ni termasuklah sihir dan sebagainya, perkara yang tak baik, iaitu binatang berbisa dan sebagainya, ataupun angin-angin yang boleh datangkan mudarat, seperti angin ahmar. Angin ahmar ni sebenarnya memang ada angin, bukan angin dalam badan. Angin yang datang kena kat badan kita tu menjadikan kita stroke. Bahasa Inggerisnya stroke, saintifiknya stroke. Dan juga ayat kursi ni muslimat juga adalah daripada hadis sahih, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama tadi, sebelum kita baca, kita ulang balik. Kita buka tapak tangan, duduk ke atas katil tu, ataupun duduk di tepi katil, tak menghadap kiblat pun tak apa. Menghadap kiblat pun lebih baik. Tapi kalau mana dalam keadaan mana-mana pun boleh, tak masalah. Buka tapak tangan, kemudian tiup, hembus. Baca 3 kul dan ulang sebanyak 3 kali. Kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi berapa kali ustaz? Sekali je. Kemudian yang ketiga, ini nak mudah bangun.
Kemudian tak ada mimpi-mimpi yang pelik-pelik, dan tidur kita ni lena. Tidur kita ni jadi kualiti, bangunnya segar. Walaupun belum bangun pagi, bangun tengah malam tu segar. Bangun pukul 3 pagi pun segar. Jadi bila segar, kita nak beribadah, kita nak mulai pun Masya Allah seronok dan lunak sebenarnya. Kemudian yang ketiga apa dia? Kita baca iaitu 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, atau kita panggil surah tu apa dia? Surah Amanar Rasul. Surah Amanar Rasul. Baca surah Amanar Rasul ni berkali sekali je. Baca Amanar Rasul tahu kan? Jadi kalau tak tahu, buka. Ada bahasa Melayu, cek bahasa Melayu. Kalau tengah saya boleh tuliskan. Tapi tak apa-apa. Nanti buka Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni nombor 2. Dalam Quran surah nombor 1 Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Buka ayat 285 sampai akhir 286, iaitu dipanggil Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu sampai habis. Kelebihan dia kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca 2 ayat tersebut pada malam hari, pada malam hari sebelum dia tidur, kata Nabi SAW, maka 2 ayat tersebut ni, amalan Rasul ni, memberi kita kecukupan apa esok pagi tu, sehari esok tu Allah bagi kita kecukupan bagi orang yang membaca ayat amalan Rasul. Maknanya tadi Allah berikan kecukupan baginya pada esok hari tu, dia bangun tidur tu sampai dia nak tidur tu, Allah bagi dia kecukupan. Maknanya apa sahaja yang dia dapat usaha pada hari tu, rezekinya cukup, keluarganya bahagia, ibadahnya rasa seronok. Kecukupan bukan cukup duit sahaja, kecukupan segala-galanya pada hari esok. Sebagai orang yang beriman, kena yakin. Kenapalah hari ni semacam aku rasa good aja, feel good aja, rasa seronok sahaja. Kenapa? Rupanya kita baca ayat amalan Rasul, kita baca 3 kul, kita baca ayat kursi sebelum kita tidur. Dan kelebihan ini muslimat adalah daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh 2 periwayat, itu sahihaini, iaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maknanya hadis sahih yang saya kongsikan dengan muslimat pada malam ini tentang adab tidur. Doa-doa bacaan sebelum tidur adalah daripada hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Hadis-hadis yang sahih bermakna yang Nabi sungguh-sungguh buat. Maknanya Nabi buat, kita ikut, Masya Allah, ada keberkatan sunnah dalam perbuatan amalan kita. Maknanya kita buat tu memang copyright 100% daripada Nabi SAW. Bila riwayat tersebut dinyatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat, muslimin-muslimat, apa nak kita kena buat lagi? Kita rasa nak tidur dah kan, dah ngantuk, maka bersihkan tempat tidur. Apa nak buat bersih tempat tidur? Kita tepuk-tepuk dulu. Kita tepuk-tepuk dulu bantal tempat kita nak baring tu. Takut-takut ada semut, takut-takut ada lipan, takut-takut ada lipas, ada tikus, kita tak tahu. Takut-takut telur cicak jatuh, tak tahu, ataupun dan sebagainya. Makna tadi kita nak mengelakkan daripada perkara yang membahayakan dekat tempat tidur kita. Kemudian kita baca doa berikut. Doa dia apa dia? Panjang sikit, tapi sebenarnya pendek. Cuba tulis, saya beri perlahan. Kita baca apa dia? Bismika Rabbi, Bismika Rabbi, ataupun bahasa dengan nama Engkau Tuhanku. Wada'tu jambi, wada'tu jambi, aku meletakkan belakang aku. Jambi ni belakang, sasa badan kita, bahasa Arab panggil jambi.
jambi maknanya belakang aku lah. Kemudian wa bika arfa'u, dan dengan nama engkau ya Allah aku bangun. Kemudian apa lagi? In amsakta nafsi farhamha, maknanya dapat tak? Dapat tak? Atau saya nak ulang lagi? Dapat? Oh, yang hujung okey. Yang hujung in amsakta nafsi farhamha, apabila engkau menahan rohku. In amsakta, amsak ni pegang, amsakta hada, amsakta moya pegang air tu. Amsakta ni maknanya fi'il madhi. Fi'il madhi amsakta, apabila engkau memegang rohku, nafsi, roh aku, maka engkau rahmatlah dia. Kata kita minta dengan Allah. In amsakta nafsi farhamha, apabila engkau menahan rohku ya Allah. Maknanya kalau kita mati dalam tidur, kita mati ni, kita mati ni, kalau mati dalam tidur kita dah doa dah, in amsakta nafsi farhamha, maka berilah rahmat padanya, iaitu roh kita. Nampak? Kalau kita tak baca ni, kita mati, besok orang baca apa? Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kan? Tapi sebenarnya bila kita baca doa ni, kita sendiri dah minta dengan Allah, sekiranya ya Allah, bila aku mati dalam tidur aku, maka amsakta nafsi, kau peganglah roh aku, farhamha, dan kau rahmatilah roh aku ya Allah. Bila Allah rahmati roh kita, maka syurga lah bagi kita, takkanlah neraka, kan? Kemudian apa lagi? Boleh lagi tak dapat? Okay, kita sambung terus. Wa in arsaltaha, saya baca perlahan ni. Wa in arsaltaha, boleh tulis bahasa Melayu dalam masalah. Wa in arsaltaha, apabila engkau melepaskan, fahfazha bima tahfazu, fahfazha bima tahfazu bihi. Nampak tak? Lagi sekali, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi. Esok mungkin insya-Allah lah saya tulis kat papan. Malam dah gelap. Malam dah gelap. Kat sini kalau saya buka lampu orang tidur. Saya pakai lampu kecil-kecil je ni. Tak apa, boleh, bahasa Melayu pun boleh. Dia sebenarnya doa ni, muslimat, Ustaz saya nak berdoa tapi saya tak pandai doa. Doa ni kalau tak bahasa Arab pun berdoa, cuma lebih baik dapat bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab kita doa pun kita tak faham makna pun, tak guna doa tersebut. Kalau kita baca doa Arab tetapi doa itu kita tak faham pun tak guna juga. Jelas? Jadi doalah ikut bahasa kamu. Kalau bahasa kita bahasa Melayu, doalah bahasa kita. Cuma dalam solat sahaja tak boleh doa dalam bahasa Melayu. Suka tak suka, faham tak faham, kena baca dalam bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kena baca, tak boleh maha suci engkau ya Allah yang maha agung, tak boleh. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, tak boleh. Kena bahasa Arab. Kerana lughatul Arabiyyah lughatul fil jannah. Bahasa Arab adalah bahasa syurga. Cuma yang tak boleh bahasa Melayu, doa bahasa Melayu dalam solat. Luar solat kita nak doa lepas solat. Orang suruh jadi kita imam kan. Alamak, boleh imam tapi doa tak tahu. Bukan tak tahu, takut sebab tak tahu boleh bahasa Melayu. Sebenarnya boleh je. Yang penting pangkalnya mesti ada apa dia?
selawat atas Nabi, pujian kepada Allah. Apa dia? Pangkalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Ya Allah. Kalau boleh panjang lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Okey, dapat situ pun tak apa. Ya Allah, kau rahmatilah solat kami. Kau terimalah doa kami. Terimalah rukuk kami. Terimalah sujud kami. Terimalah ibadah kami. Terimalah puasa kami. Terimalah berdirinya kami kerana-Mu ya Allah. Semoga kami termasuk dalam golongan orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah ahli qaryahku, kampungku. Kau peliharalah keluargaku. Rahmatilah ahli keluargaku. Turunkanlah rahmat kebahagiaan atas kami ya Allah, supaya kami tidak berpecah belah ya Allah, supaya kami tidak menarik kemurkaan-Mu ya Allah. Boleh je bahasa Melayu. Kemudian tutup apa dia? Sallallahu alaihi wasallam Nabi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Selesai. Jadi lepas ni kalau masuk jadi imam, boleh jadi imam. Sekarang kita sambung balik dekat mana tadi? Dekat yang nombor 4. Apa dia? Wa in arsaltaha, apabila engkau melepaskan roh kita, fahfazha, maka peliharalah bima tahfazu, peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara ibadaka salihin, hamba-hambamu yang soleh. Panjang ni Ustaz. Tak panjang pun. Bila mula-mula je panjang. Yang kata panjang tu syaitan. Tapi bila kita dah hafal, pendek je, tak sampai 100 saat dah habis. Yalah, apa yang panjangnya. Tapi mula-mula tu macam saya lah, nak hafal Quran tu 30 juzuk kan. Umur tu jam umur 13 tahun. 13 tahun nak hafal Quran. Ya Allah, tebalnya, bolehkah hafal ni, susahnya. Tapi bila dah hafal, senang aja. Jadi yang kata susah tu, yang kata panjang tu, bisikan khannas, waswisu fi sudurin nas, khannas dalam surah An-Nas kan. Itu syaitan yang bernama khannas, yang membisik-bisik ke dalam hati kita. Dia menghasut kita, membisik, susah ni, sini tak. Hati-hati dengan al-khannas. Okey, kita sambung lagi. Dapat tak? Okey, kalau tak dapat, okey, tak apa, saya ulang sekali lagi daripada awal. Bismika Rabbi. Tulis bahasa Melayu. Bismika Rabbi, dengan nama-Mu wahai Tuhanku. Wada'tu jambi. Wada'tu jambi kamilatan wa sallim salama. Aku meletakkan belakang aku. Kita nak tidur kan? Belakang aku. Jambi tu makna belakang, badan belakang. Wa bika arfa'uhu. Apabila dan wa arfa'uhu, dan dengan nama-Mu aku bangun ya Allah. In amsakta nafsi, apabila Engkau menahan rohku, kalau aku mati dalam tidur, farhamha, maka Engkau rahmatilah roh aku ya Allah, berilah rahmat padanya. Wa in arsaltaha fahfazha, apabila Engkau melepaskan roh aku ya Allah, maka peliharalah ia sebagaimana bima tahfazu bihi, sebagaimana Engkau memelihara siapa dia? Ibadakas salihin, hamba-hamba-Mu yang soleh. Maknanya wa in arsaltaha, dan Engkau melepaskan, maknanya bila melepaskan tu kita hidup lagi lah. In amsakta tu kalau kita mati, Allah pegang roh kita. Kalau Allah pegang roh kita, kita minta dengan Allah, Allah rahmati. Kau rahmati Allah.
Tapi kalau engkau masih beri aku peluang hidup, wa in arsaltaha, kalau engkau lepaskan lagi roh aku ni ya Allah, kau peliharakan juga, seperti mana atau sebagaimana engkau memelihara ibadakas salihin, hamba-hambamu yang soleh. Ini juga daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, iaitu dan juga Imam Muslim, dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ambil ni dulu, ada lagi. Sebenarnya lepas ni ada lagi, ada yang kelima, iaitu doa juga. Baca doa juga. Tapi yang ini saya kongsikan esok. Yang ini kalau kamu buat, yang mula tadi, nak tidur, sama ada kamu duduk atas tempat tidur atau di bawah sebelum kamu nak naik atas tempat tidur, menghadap kiblat atau tidak, sebaiknya kamu dah ambil wuduk dulu. Sebelum tidur ambil wuduk. Kalau bersama dengan isteri pun, sebelum bersama dengan isteri pun baca doa ni. Kemudian dah tak ada wuduk, jangan tidur. Dah lepas berjimak dengan isteri, dah bersetubuh, jangan terus tidur, ambil wuduk. Sebab kalau nak mandi sejuk malam, jadi ambil wuduk. Kerana kata Nabi SAW, orang yang berjunub, berhadas, selepas bersama dengan isteri, dia berwuduk, maka wuduk dia tu seolah-olah sebahagian dia dah mandi junub. Tadi bangun pagi esok tu, jangan terus solat subuh, mandilah dulu. Mana tadi, bila dia ambil wuduk lepas bersama isteri dia dan dia tidur, maka dia dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah pun bersuci sebenarnya, tapi suci dia tu tak boleh buat sembahyang lagi. Jelas? Okey. Jadi ambil yang 4 ni dulu, sebab dia ada lagi yang si amal ada 4 dekat 20. Tapi insyaAllah bila kita dah biasa amal, dia jadi mudah. Sebab itu dia jadi mudah, senang aja. Benda ni nak baca bila? Ustaz, kalau dah banyak-banyak, boleh tak lepas isyak tu, walaupun saya tidur pukul 10, boleh tak saya nak baca pada pukul 9? Boleh, tak ada salah. Tetapi biarlah kita berdoa ni dalam keadaan kita tak ada buat apa-apa dah. Jadi memang kita khusyuk, nak tidur pun doa kita khusyuk. Jadi bila kita tidur tu, kita tak risau, Allah dah cukupkan. Dah janji Allah cukupkan pada esok hari. Malah kita tidur tu Allah pelihara daripada segala-gala benda yang boleh membahayakan kita. Apa lagi kita nak? Bukan toke kita, bukan majikan kita yang beri jaminan, pencipta kita. Pencipta kita, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mencipta kita. Kalau toke cakap gerinti pun kita berani, kita yakin apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula balik pada nombor 1, sebab dah pukul 12 ni, kan? Jadi cuba ambil wuduk, ambil wuduk dulu. Buka tangan. Buka tangan gini. Buka tangan. Walah, saya punya Facebook dah tertutup. Bila dia dah mati, okey tak apa. Okey, buka tangan, hembus. Hembus sampai habis, hembus. Jangan dah baca hembus. Tak ada satu hadis pun daripada Nabi SAW lepas baca Quran pergi hembus. Hembus kat muka anak ke, hembus kat dalam air, tak ada. Yang ada sebelum baca hembus. Kalau anak kena sengat apa ke baca Al-Fatihah, biasa dah baca Al-Fatihah tu kita hembus. Jangan. Itu bukan daripada Nabi SAW. Jadi yang sebenarnya Nabi buat macam mana? Walaupun anak tu terkena gigit apa ke, nyamuk ke, bengkak ke apa ke, tersepit apa ke, hembus kat tapak angat, dekat tempat anak kena tu, hembus. Habis nafas terus baca surah Al-Fatihah. Dah. Itu satu je cukup. InsyaAllah saya beritahu, berbeza. Kamu rasakan bila ikut sunnah Nabi SAW ada kesannya. Sebelum ni Ustaz saya sembuh, lepas baca sembuh tak jadi apa. Yalah, sebab bukan cara Nabi, bukan sunnah Nabi. Cuba belajar sunnah. Sekarang saya kongsikan macam mana Nabi tidur, sebelum Nabi tidur. Okey, buka tangan, dah ambil wuduk tadi, hembus, baca 3 kul.
Yang pertama baca qul huwallahu ahad, kedua baca qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga baca qul a'udzu birabbin nas. Nanti insya-Allah kalau panjang umur kita akan tadabbur 3 surah. Bila tadabbur 3 surah ni kamu lebih seronok, lebih yakin macam mana nak mengelak daripada hasutan syaitan, nak menangkis godaan-godaan syaitan, insya-Allah. Insya-Allah minta saya sihat panjang umur. Baca 3 qul, lepas baca 3 qul tu apa buat? Baca pula ayat kursi. Baca pula ayat kursi. Sebab kelebihan ayat kursi apa tadi? Siapa yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, kata Nabi SAW, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terlindung daripada gangguan syaitan hingga ke pagi hari. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga baca apa? Baca amanah Rasul daripada ayat surah Al-Baqarah, surah yang nombor 2. Surah nombor 2. Nombor 1 Al-Fatihah, nombor 2 Al-Baqarah. Ayat dekat mana Ustaz? Daripada ayat 285 sampai habis, iaitu 286. Satu ayat je. Satu ayat je. Ayat amanah Rasul satu, sebenarnya satu ayat 2 ayat. 2 ayat. Kelebihan dia apa? Siapa yang membaca 2 ayat amanah Rasul, iaitu 285 sampai habis pada malam hari tu sebelum dia tidur, maka 2 ayat tersebut, kata Nabi SAW, telah pun memberi kecukupan bagi mereka yang membaca. Maknanya esok pagi tu jangan risau, insya-Allah tak ada berkecamuk pagi-pagi, pergi kerja tu lancar je. Apa segala pun dipermudahkan je, seronok je nak bekerja. Apa pun rasa cukup sahaja. Kerana telah turun rahmat Allah, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ayat amanah Rasul yang kita dah baca. Sebab itu orang beriman kena yakin janji Allah. Kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, ikut sunnah kekasih Allah, bukan orang lain, bukan kaling-kaling, kekasih Allah. Nabi ni kekasih Allah, kita ikut, insya-Allah Allah tak pernah mungkir janji. Esok hari bukan lusa. InsyaAllah. Kemudian yang keempat apa dia? Apa dia? Nak tidur, tengok. Bila kita dah baca tu, kita tengok, tepuk-tepuk bantal kita, tepuk-tepuk tempat kita nak baring. Pastikan tak ada binatang-binatang ataupun ataupun apa-apalah, benda-benda gatal ke, takut ada kain kuning ke, sihir ke, apa ke, macam-macam, wallahu alam. Ada lipan ke, ada telur cicak ke, ada kuku kita potong tadi, yang boleh membahayakan tempat tidur kita. Kemudian bacalah doa yang saya bagi tadi. Doa apa dia? Doa yang keempat tadi, Bismika ya Rabbi, dengan nama Engkau ya Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan belakang aku di tempat aku tidur ini, wa bika arfa'uhu, dan aku bangun pula, aku sebut nama Engkau ya Allah. In amsakta nafsi, sekiranya Engkau memegang rohku, farhamha, maknanya kita mati, kita minta Allah, rahmatilah rohku. Bila dah dirahmati, kita minta Allah rahmati, insya-Allah kita mati dalam mati yang husnul khatimah, mati yang dalam keadaan baik, penghujungnya baik. Sedar-sedar dah mati, tak nampak pun aib, sesak nafas ke, menggeliat ke, nak nyawa nak keluar tak ada. Rupanya mati macam orang tidur, mukanya berseri, rupanya dia berdoa atas doa ini. Kerana Allah rahmat rahim. Dan sekiranya wa in arsaltaha fasfah, dan sekiranya Engkau masih bagi aku peluang, Kau lepaskan roh aku ya Allah hidup,
pada hari esok tu, fasbaha, kau peliharalah bima tahfazu, seperti mana engkau memelihara, iaitu orang-orang ibadikas salihin, seperti mana kau memelihara orang-orang yang soleh. Orang soleh ni Allah jaga, Allah lindung. Sebab itu jangan buat sembarangan orang soleh. Ulama-ulama ni jangan kita caci, jangan kita maki. Kalau kita tak sependapat pun jangan kita nampakkan ketidaksependapatan kita. Kerana orang soleh ni, orang-orang soleh ni Allah pelihara. Kalau dia cakap perkara tak baik dengan kita, minta jauhlah, pasti termakbul. Kalau dia kata celakalah kita. Sebab itu orang soleh ni, kalau kita jumpa, minta didoakan, minta dia pegang dada kita, minta didoakan, minta didoakan keluarga kita. Ya, ni orang soleh. Sebab itu orang soleh ni, ulama-ulama ni, orang alim ni, jangan kita ikut sembarangan. Mentang-mentang tak sependapat dengan kita, kita pun duk tabur semacam. Jadi hati-hati. Kerana apa? Risau. Kena risau. Macam kita, kau jangan main dengan YB tu, kau jangan main dengan ahli parlimen tu, bodyguard dia dahsyat. Ini orang soleh ni, bodyguard dia Allah. Kau jangan main-main, orang soleh ni Allah jaga dia. Kalau YB pun, bodyguard jaga pun kita seriau. Bodyguard dia ada pistol tu, ada Glock, 670. Kau yang main-main, kan? Itu pun kita dah takut. Jadi dengan orang alim, dengan orang yang soleh, kita minta dengan Allah tadi, macam mana kau pelihara orang soleh ya Allah, kau peliharalah aku macam itu juga. Nampak? Jadi insya-Allah muslimin-muslimat, amalkan itu pada malam ini insya-Allah. InsyaAllah esok kita kongsikan lagi, saya kongsikan lagi doa-doa hadis sahih, iaitu sebelum kita bangun tidur, dan minta dengan Allah supaya kita dapat bangun ya Allah pada malam ini, bangun dapat qiyamul lail, dapat tahajud. Malam pertama ni saya beritahu, jangan duk buat banyak-banyak terus. Kalau dapat bangun, Allah izinkan bangun solat 2 rakaat aja. Jangan duk paksa diri. Ini nak latih. Sebab kita nakkan malam Lailatul Qadar besok, malam 20 esok kita nak bangun, supaya kita jadi ready. Jadi malam ni kalau kita dapat bangun, bangun solat apa dia? Solat tahajud terus. Ataupun buat 2 rakaat tahajud, buat 2 rakaat hajat. Dah cukup. Kalau dapat buat 2 rakaat tu dah tidur balik. Ataupun kalau kata malam ni dapat bangun, rasa okey dah, doa ni kita amal, bangun juga, tapi rasa berat, tak apa, tak solat tak apa, tapi sebut pada Allah 3 kali. Apa dia? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah ya aku ya Allah. Tidur balik. Sebab itu paling malas lah tu. Tapi jangan buat hari-hari, jangan buat hari-hari. Sebab kalau kita bangun, kita beristighfar pada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli 3 kali, maka orang yang bermalam, orang yang qiyamul lail pada malam itu, pahalanya pun kita dapat. Tapi jangan duk buat hari-hari lah. Tapi kalau jadi malam ni, buat macam itu. Malam esok bangun buat 2 rakaat. Kalau ada isteri minta, ya tolong kejut ya, kita bangun sama-sama buat 2 rakaat. Saya beritahu muslimin-muslimat kehebatan solat tahajud. Banyak-banyak solat, kalau kita tertidur tersadung, sesaat kita tertidur, batal solat. Solat sunat ke, solat fardu lagi batal. Tetapi solat tahajud, kalau kita tertidur berdengkur, Allah bangga. Allah panggil malaikat. Allah panggil malaikat. Allah kata, lihat hamba-Ku sujud kepadaku sambil tertidur. Allah bangga. Dan solat itu tak batal. Solat tahajud tertidur tak batal.
Untung tak? Untung. Sebab itu kalau malas-malas pun bangun. Tertidur dalam sujud pun tak apa, bangun balik. Berdengkur-dengkur, bangun balik. Satu-satunya solat yang tidak batal jika tertidur, iaitu solat tahajud. Malah tidur kita dalam tahajud tu menjadi saksi besok di depan Allah, di hadapan mizan besok. Jadi insya-Allah kita berhenti dekat sini dulu. Esok kita tadabbur surah Al-Qadr dan juga kita sambung lagi doa ni. Doa yang kelima dan berikutnya insya-Allah. Semuanya saya kongsikan daripada hadis-hadis sahih. Bila hadis-hadis sahih sudah pasti Nabi buat. Nabi buat sepenuhnya. Maknanya kita copyright 100%. Bila kita copyright 100% apa yang Nabi buat, kita hidup dalam keberkatan, kita hidup dalam rahmat Allah. Percaya dan yakinlah doa kita Allah akan mengabulkan. Bukan sahaja Ramadan, tetapi bila-bila, at any time, sekiranya hidup kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahyati sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah. Sekarang sunnah Nabi banyak yang dah mati, ramai orang tak buat, malah ada orang tak tahu. Tetapi kata Nabi SAW, man ahyati sunnati, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, faqad ahabbani, maka bukti mereka cintakan kepada aku, kata Rasulullah SAW. Jadi bukti cintanya pada Nabi, Nabi kata balasan dia apa dia? Faqad ahabbani wa huwa ma'ani, maka dia akan bersama dengan aku fil jannah, dalam syurga. Nampak? Sunnah ni berat tuan-tuan. Dia mudah tapi berat nak buat. Tapi kalau dapat buat dan dapat istiqamah, masya-Allah, tabarakallah, hebat. Permintaan kita, ibadah kita akan dipandang Allah. Akan Allah ambil berat tentang pandangan, tentang ibadah-ibadah kita, tentang permintaan-permintaan kita. Jadi jaga sunnah insya-Allah. Pada malam ni niat mula belajar sunnah, mula istiqamah dengan sunnah. Bermula daripada nak tidur. Sebab segala-galanya bermula nak tidur. Bila bangun tidur ada bab lain lagi, nanti saya kongsikan, supaya sampai kita tidur balik, supaya kehidupan kita sentiasa dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam kehidupan terikut-ikut ustaz, terikut-ikut perkara yang tak pasti betul kepada yang ini Nabi buat, Nabi tak buat. Saya kongsikan yang semuanya insya-Allah daripada hadis-hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kalau ada ustaz-ustaz dalam ni, ada rakan-rakan ni, anak murid saya pun ada ustaz juga, dia ada 3 orang. Yang hafiz Quran ada 21-23 orang dalam Zoom ni. Kalau ini boleh beritahu saya, insya-Allah boleh tambah lagi supaya ramai rakan-rakan media sosial, follower dapat belajar sunnah. Ingatkan doa tidur bismika Allahumma ahyana wa amut aja. Itu hanya satu daripada 30-40 sunnah sebelum Nabi tidur, perbuatan dan amalan sebelum Nabi tidur. InsyaAllah Nabi kita akan kongsikan, saya akan kongsikan semuanya insyaAllah. Mana yang saya belajar, mana yang saya tahu, saya kongsikan semuanya insyaAllah. Terima kasih kepada yang bagi hadiah. Facebook sampai dah tertutup shutdown sebab bateri habis. Yang Bigo, terima kasih, barakallahu fikum. Banyak level dah saya naik kat Bigo ni, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih juga yang di TikTok, Pakizah. Ada juga yang beri tadi tapi minta maaf lah, saya pukal aja. Terima kasih yang beri gift hadiah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Dan juga berkongsi live saya ni, Romli. InsyaAllah kita tutup tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kena awal lagi. Esok kita buat awal lagi. Zoom beritahu anak macam kata ustaz kena buat awal lagi kot. Okey. Baik-baik. InsyaAllah besok kita buat awal lagi. InsyaAllah lepas Ramadan kita buat. InsyaAllah. Assalamualaikum.